Itu adalah menunjukkan kempen yang digagaskan bersama oleh persatuan-persatuan penjaja dan juga membantu mereka di sana. Kita teruskan dengan tema yang sama, bantuan daripada pihak NGO dan sukarelawan yang disampaikan kepada mereka yang terkesan akibat COVID-19 dalam segmen seterusnya. Kita akan bersama dengan Cik Hamiza binti Muhammad Hashim, pengasas Kelab Anak Muda Perdana, dan juga Muhammad Faiz Syuhaimi, Exco Majlis Belia Malaysia, Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Kesukarelawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, bila kita bercakap mengenai bantuan ringankan beban masyarakat, bagaimana sebenarnya, kita nak tanya kepada Cik Hamiza terlebih dahulu, keterlibatan NGO dan juga sukarelawan dalam pada kita mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini? Okey, terima kasih Syafiqah. Sebelum tu saya nak maklumkan dahulu Kelab Anak Muda Perdana ini ditubuhkan untuk membina persekitaran yang positif di kalangan anak muda di Putrajaya. Okey. So apa yang kami lakukan sejak COVID-19 ini orang kata melanda negara kita. Melanda negara kita ni. Okey, pada awal pandemik tahun 2000, apa yang kami lakukan adalah kami memberikan bekalan makanan kering. Okey. Kami membekalkan bekalan makanan kering kepada penduduk di sekitar Putrajaya. Tapi bukan sahaja penduduk, kami juga memberikan bekalan makanan kering kepada anak-anak Putrajaya yang bersekolah di Putrajaya tapi mereka tinggal di luar Putrajaya. Jadi kami tidak hanya membantu mereka yang tinggal di Putrajaya sahaja. Jadi bagaimana mereka ini dikenal pasti untuk disasarkan sebagai penerima bantuan? Okey, dari segi macam mana kami mengenal pasti penerima bantuan, pertamanya anak-anak Putrajaya ini sudah memang bersama-sama kami menjadi sukarelawan. Itu peringkat pertamalah. Di peringkat pertama bantuan diberikan, kita berikan kepada sukarelawan yang memerlukan. Kemudian peringkat kedua kita berikan kepada mereka-mereka yang memohon melalui aplikasi online yang telah kami wujudkanlah. Baik, Encik Muhammad Faiz, jika kita lihat penerangan daripada Encik Hamiza tadi, bantuan yang disalurkan dan juga diberikan lebih kepada berbentuk material, tetapi sekarang sebenarnya bantuan yang diperlukan oleh mereka yang terjejas di luar sana bukan sahaja dari segi keuangan dan juga material, malah daripada sokongan dari segi rohaniah dan juga dari segi mental, kerana kita boleh lihat isu-isu masalah kesihatan mental ini semakin lama semakin menular di masyarakat kita. Jadi bagaimana sebenarnya peranan sukarelawan dan juga NGO dalam sama-sama membantu kerajaan dalam mengatasi masalah kesihatan mental ini? Terlebih dahulu, terima kasih saya ucapkan kepada RCM di atas jemputan kepada Majlis Belia Malaysia untuk memberikan penerangan dan juga maklum-malas terhadap inisiatif yang dilaksanakan oleh Majlis Belia Malaysia. Ya, adalah sangat penting kita melihat dalam era PKP ini, pandemik COVID-19, dampak pandemik COVID-19 ini memberi kesan kepada pelbagai pihak. Dan salah satu sokongan yang dilaksanakan oleh Majlis Belia Malaysia adalah yang bermula pada tahun lepas, iaitu kita mengadakan relawan MBM, dan pada tahun ini kita meneruskan projek relawan MBM dengan membawa inisiatif Relawan untuk Malaysia, di mana Relawan untuk Malaysia ini dikelolakan oleh Majlis Belia Malaysia dan juga Alunan Parlimen Belia Malaysia APBM. Dan dalam salah satu konsep sokongan yang diberikan ialah kita memberikan sokongan kepada mental health, kesihatan sokongan mental dengan kerjasama NGO Scopus Malaysia, dan juga kita juga melaksanakan siri-siri webinar penerusan kerjaya, di mana kita melihat di ramai sana belia-belia yang terkesan yang mencari pekerjaan dan juga mencari ruang untuk meningkatkan potensi diri. Jadi dilaksanakan program-program siri peningkatan kerjaya dan juga webinar pengurusan perniagaan dan kewangan di kalangan belia. Dan tidak dilupakan juga kita juga melaksanakan inisiatif
seperti yang dilaksanakan oleh rakan di bawah Inisiatif Relawan untuk Malaysia, iaitu AYG, yang menyediakan khidmat sokongan pengajaran online secara percuma PDPR kepada komuniti B40 yang terkesan. Jadi kita mencakupi dari aspek kerohanian, daripada aspek pengurusan kerjaya, pengurusan kewangan dan juga pada sokongan pembelajaran bagi komuniti yang terkesan semasa pandemik COVID-19. Faiz dan Hamizah, kita sedia maklum bahawa kempen kibarkan bendera putih ini telah pun berleluasa juga di seluruh negara, dan ada yang mengibar bendera putih disebabkan mereka tidak ada pilihan lain atau rasakan bahawa tidak ada sesiapa pun yang boleh membantu mereka. Juga telah terbit satu usaha pendigitalan semua kempen ini untuk menyelaraskan penerima dengan pemberi. Sambal SOS, satu sistem laman sesawang yang telah dikemaskini oleh pengusaha digital tempatan bagi membantu untuk mengemaskini data yang berkaitan dengan bendera putih ini. Bagaimana anda merasakan bahawa kita perlu menyantuni golongan ini dan membantu mereka menggunakan kaedah-kaedah teknologi seperti yang kita dapat lihat melalui aplikasi Sambal SOS? Ya, betul. Dalam keadaan era pandemik COVID-19 ini, kita kena melihat cara untuk kita penyaluran bantuan itu mungkin perlu diperkemaskan melalui cara-cara yang berbeza dengan keadaan-keadaan semasa. Dan seperti yang kita lihat, kempen bendera putih itu merupakan salah satu respon daripada rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan juga arahan pergerakan PKP yang berlangsung baru-baru ini selama sebulan. Jadi respon-respon tersebut adalah daripada respon rakyat, dan di mana peringkat kami pula, seperti yang diberitahu tadi, ada inisiatif daripada Sambal SOS yang buat pendigitalisasi, manakala kami di Majlis Belia Malaysia dan juga Akademi Parlimen Belia Malaysia melaksanakan inisiatif koordinasi daripada rangkaian kepelbagaian NGO dan juga syarikat khidmat sosial NGI dan juga selebriti sukarelawan untuk mewujudkan satu database dan juga perkongsian kepakaran daripada berbagai entiti untuk membantu masyarakat. Ini adalah usaha yang kita laksanakan melalui inisiatif Relawan untuk Malaysia, di mana setakat ini kita telah mengumpulkan lebih daripada 100 pertubuhan bukan kerajaan, syarikat-syarikat dan juga NGI dan juga selebriti seperti Wak Doyok dan juga Datuk Adi Putra yang bersama-sama menyahut seruan Relawan untuk Malaysia bagi memberikan sokongan dan juga bantuan kepada masyarakat. Dan untuk makluman rakan-rakan sekalian dan juga pada pendengar, di mana Majlis Belia Malaysia kita mempunyai 104 buah daerah, Majlis Belia daerah. Jadi itu adalah antara ejen yang memberikan sokongan direct kepada komuniti yang terkesan di seluruh negara. Okey, untuk Cik Hamizah pula, bagaimana Cik Hamizah melihat bahawa pentingnya ataupun ada keperluannya untuk kolaborasi di antara NGO, sukarelawan dan juga kerajaan bagi membantu lagi memperkasakan program-program yang telah pun dibuat dan juga dirancang ini, seperti Bantu, bakul makanan, program outreach, untuk memastikan program-program ini sampai kepada mereka yang memerlukan bantuan? Okey, saya melihat program-program ini sangat membantu, sangat memberi kesan apabila kita mempunyai kolaborasi dengan kerajaan dan juga NGO yang ada. Okey, sebab apa yang kami lakukan, kami NGO turun padang dan mereka lebih mengenali masyarakat yang ada di tempat mereka. Jadi kerajaan, biasanya apa yang kami lakukan, kerajaan menyalurkan sumbangan dan memberikan sumbangan, tetapi kami yang akan menyalurkan kepada masyarakat. Jadi kolaborasi itu sangat-sangat penting bagaimana untuk kita mengenal, kerana NGO ini lebih mengenal penerima. Untuk penerima-penerima ataupun mereka yang merasakan bahawa mereka perlukan bantuan, bagaimana untuk mereka suarakan keperluan itu kepada pihak Hamizah dan juga Faiz? Okey, sebelum tu saya juga nak maklumkan bahawa kita bukan sahaja menyediakan bantuan-bantuan secara fizikal seperti apa yang saudara Faiz katakan tadi, kerana kita terlalu fokus kepada mereka-mereka yang memerlukan bantuan daripada barangan kering dan juga barangan basah.
Tapi daripada pihak kami, Kelab Anak Muda Perdana, kami juga menyediakan platform-platform di mana mereka boleh berjumpa dengan kami untuk kita menyediakan bantuan dari segi sokongan emosi. Kerana kita lihat anak-anak muda sekarang ni mungkin ada NGO yang memang memberikan sokongan emosi itu, tetapi fokus tidak terlalu banyak kepada belia-belia ni. Jadi pihak kami menyediakan program-program yang memberikan sokongan emosi seperti program-program online, bual bicara online dan juga usra-usra. Jadi daripada situ kita dapat mengenal pasti keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan dalam bentuk apa. Terima kasih kita ucapkan kepada Hamizah dan juga Faiz kerana sudi bersama kami, dan sebelum itu mungkin kita boleh tinggalkan pesanan kepada rakyat Malaysia yang ingin membantu untuk menjayakan program-program yang digagaskan di bawah NGO seperti Faiz dan juga Hamizah. Silakan Faiz. Pertama sekali saya ingin menyeru rakan-rakan di luar sana untuk melayari laman web Facebook dan laman sosial kami Relawan Untuk Malaysia, di mana di situ kami menyediakan satu one-stop center perkongsian daripada rakan-rakan NGO terhadap inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan, dan juga kami menyediakan talian hotline untuk masyarakat insani yang terkesan untuk menghubungi, di mana kita mempunyai rangkaian NGO dan juga pihak yang bersedia 24 jam memberikan sokongan yang berada di negeri dan daerah-daerah. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, kolaborasi ini membolehkan kepelbagaian dari segi dana, sokongan dan juga kelompok sasaran dipenuhi, di mana kita juga mempunyai penyertaan daripada NGO orang kurang upaya, di mana kita lihat golongan orang kurang upaya antara komuniti yang turut terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Dan antara NGO yang melaksanakan inisiatif untuk membantu orang kurang upaya ialah Yayasan Amirul Ummah, di mana mereka memberikan khidmat seperti pek makanan, bantuan kursi roda dan juga bantuan perubatan bagi komuniti yang terkesan. Dan kita juga mempunyai rangkaian kolaborasi daripada segi keusahawanan sosial, iaitu Nano Enterprise yang menyediakan Urbanized Healthcare, iaitu tenaga pakar perubatan datang ke rumah untuk merawat bagi komuniti B40 yang terkesan. Jadi itu antara skop-skop yang kita lihat, kepakaran dan juga resources yang pada pelbagai NGO ini membolehkan kita berkongsi dan memberikan impak kepada masyarakat, khususnya yang terkesan daripada segmen B40 dan juga M40 pada pandemik COVID-19. Jadi anda semua boleh melayari dan juga menyertai program yang diadakan kita akan lancarkan inisiatif ini secara berterusan, dan juga boleh mendapatkan maklumat melalui laman web dan juga di Facebook Relawan Untuk Malaysia. Terima kasih Faiz, terima kasih Hamizah kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.